Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Perkara yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Jadi pelajaran kita masih lagi dalam bab kitabus siyam, bab puasa. Jadi ada dua perkara sini, perkara-perkara yang boleh batalkan puasa dan perkara yang tidak membatalkan puasa. Walaupun kita tahu dah, cuba kita buat semokkan setakat mana kita tahu dah. Walaupun lama dah puasa, berapa puluh tahun dah puasa. Mula-mula sekali, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nombor satu, jima' ataupun bersetubuh. Yang kedua, keluar mani dengan syahwat. Yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja termasuk merokok. Ini sebab dia bincang pula, kalau lupa tak apa, dengan sengaja. Kita dah lalu dah hadis dulu kan. Mana makan kalau dengan tak sengaja, terlupa, tak batal. Nombor 4, keluar darah haid dan nifas. Nombor 5, ni, suntikan air atau zat yang boleh mengenyangkan ke dalam otot atau urat nadi, seperti glukosa dan sebagainya. Misal orang sakit dah, dia tak boleh makan kat mulut, dicocok. Orang buat pembedahan ke apa kan, dia tak khabar koma. Jadi selama dia koma tu, dia suntik lah, sebab nak makan kat mulut tak boleh lah. Jadi zat glukosa, makanan-makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dia tu, dia masuk ke urat nadi. Jadi batal juga walaupun tak makan kat mulut. Ia kena mengeluarkan darah yang banyak, sama ada melalui kaedah berbekam atau suntikan dan sebagainya. Terlalu banyak, darah terlalu banyak. Macam bekam ni ada dua. Kalau bekam biasa, darah sikit, tak batal. Bila darah banyak, jadi banyak sikit tu kena tengok lah. Okay. Nombor 7, pemindahan darah ke dalam badan melalui suntikan. Orang masuk darah, dia tak boleh juga, terbatal juga tu dah. Muntah dengan sengaja. Kita dah bincang dah mula, muntah dengan sengaja dengan muntah tak sengaja. Kita jolok-jolok, kita beruh gigi tu, tu kena, dalam puasa kena baik-baik sikit. Masa tu gosok gigi. Kita bangun alik pagi lepas sahur tu, tidur pula. Ataupun tidur lepas mari subuh, bangun pukul 10 tu nak mandi, dia berasa duga masa tu. Dia campur dengan nasi kau makan tu tak. Kita pun gosok-gosok gigi, muntah. Jadi dia kira muntah dengan sengaja, batal. Itulah perkara yang ada 8 perkara yang batal tu dah. Kita tengok ni perkara yang tidak membatalkan puasa. Mungkin orang keliru. Dia kata batal kodok dah. Semua perbuatan yang membatalkan puasa tetapi dibuat kerana terlupa. Buang tu, makan batal, terlupa tak apa, minum batal, terlupa tak apa. Buatlah benda-benda hak dia sebut tadi. Dia tak ingat dia puasa. Kalau dia buat dengan sengaja, tidak membatalkan puasa. Yang kedua, bercelak, menitiskan ubat ke dalam hidung, telinga dan mata, menyapu ubat ke tempat luka. Ni boleh dah. Tak sedut balah ni, boleh belakang. Kacelok, titik ubat dalam hidung. Cumanya bila kita terasa pahit ke apa tu, jangan telan lah. Dah. Nombor 3, suntikkan ubat yang tidak sampai ke perut. Macam cocok tu tak? Demam tak? Doktor kata kena cocok dah ni. Tinggi dah ni, suhu dah. Tak boleh hamba puasa. Jadi jawab dia tak dah. Tolong ingat ni. Lama kan tanya pula bila-bila. Nak cocok ni batal ke puasa? Kita masa kita ngaji ni, kita tak ambil perhatian molek. Cocok tak apa. Keluar mani dan mazi tanpa sengaja. Tanpa sengaja tak apa. Nombor 5, menyeduh inhaler bagi pesakit asma. Ni orang duk tanya sama, orang nyakit lelah. Okey? Dia si apa ni? Boleh tak tu?
tersepakat ulama tak batal. Orang penyakit asma dia ada ke tak obat dia? Tak batal Berikut adalah keputusan Lembaga Fiqh Islam dalam persidangannya yang ke-10 tahun 1997 tentang perkara yang tidak membatalkan puasa dalam bidang perubatan. Ini perkara baru. Bila benda baru ni, Lembaga Fiqh Islam ni dipaksa kena presiden buat keluar fatwa baru. Sebab benda tak ada dalam kitab. Benda tidak berlaku zaman Nabi. Ubat titih mata, titih telinga, dia cuci telinga. Tak batal Lembaga Fiqh Islam ni maknanya dia fatwa dia ni terdiri daripada mufti-mufti ni. Titik obat dalam mata, titik dalam telinga, cuci telinga, tak apa. Apa dia? Hukum dia atas muka bumi ni terpakai belaka. Ini antarabangsa ni, dia cuma terjemuh Lembaga Fiqh Islami persidangan yang ke-10 tu, bukan Malaysia ni. Seluruh dunia ni. Titih dalam mata, buah air dalam telinga, cuci telinga. Supaya korek hidung ni orang tua dulu batal puasa. Ni mari mana dia kira masuk benda dalam roh. Dia masuk hak tak tubik tak boleh. Kalau setara korek hidung tak boleh, kena komo tak boleh kau mana? Mana dalam masuk air dalam komo dengan korek hidung tu masuk pakai suah ibu jari soyok rabuk hidung dah. Tapi orang tua dulu macam bodoh. Korek hidung batal puasa. Punya boleh mana dia? Dia pergi komo tak apa pula. Cuci telinga boleh. Korek telinga ke apa, kita nak cuci telinga. Nombor 2, obat tablet. Tengok, dia benar kat ni. Dia tidak telan tablet ni pil. Tapi dia letak bawah lidah untuk orang sakit jantung. Boleh. Orang sakit jantung ada dia. Sebab dia kira benda keperluan ni. Dia buh bawah lidah. Walaupun lidah dia serak kot lidah. Boleh tak boleh nak lawan lah kita ni. Moga mesyuarat ni, Lembaga Fiqh Islami bukan seorang ni, satu jabatan kuasa ni. Peringkat antarabangsa ni. Ada banyak perkara ni kena ambil tahu ni. Nombor 3, memasukkan ubat melalui faraj orang pena. Kerana buat perubatan dia pap smear, dia panggil macam-macam dah. Untuk perubatan, memasukkan spekulum di dalam kemaluan puan dan memasukkan jari doktor semasa pemeriksaan. Boleh. Lama pergi hospital doktor nak gapo retina, mungkin dia sakit kanser, sebab retina ni banyak masalah. Tak? Jadi dalam persidangan dia kata boleh. Memasukkan teropong ke saluran kencing lelaki atau perempuan untuk penyediaan X-ray. Termasuk tak? Suruh masuk kamera, dia masuk kamera. Menampal, mencabut, mengorek dan mencuci gigi. Ni. Atau menggunakan alat tanda berus gigi dengan syarat tiada apa-apa bahan yang memasukkan perut daripada prosedur tersebut. Jangan masuk dia perut lah. Seming gigi tak apa, jangan betul lah. Gapura panggil debu dia tepek gigi tu. Tak ada masalah. Suntikan melalui kulit, otot, sendi ataupun buluh darah kecuali memberikan makanan melalui pembuluh darah. Cocok. Macam tak adalah suntik demam ke apa tu. Dia masuk obat. Memanglah bila suntik, dia masuk obat dalam tu. Kok dalam saluran darah. Hak tak bolehnya, masuk makin ni. Sebab sakit, orang sakit tu kan, dia masuk glukos, masuk gula, masuk air tu. Tu tak boleh. Nombor 7, penderma darah atau menerima pemindahan darah. Tak boleh. Tak apa. Tak apa boleh pula dah. Boleh derma darah. Derma darah, terima darah. Memasukkan oksigen dan obat bius ke dalam badan. Masuk obat bius. Nombor 9, semua jenis bahan boleh menyerap ke dalam badan melalui kulit seperti krim jeli atau plaster obat. Plaster berobat. Tepek ke kulit, masuk dalam kulit. Boleh tak? Tidak membatalkan puasa.
Mengambil sampel darah untuk ujian makmal. Tu kau nampak tak apa. Doktor mari ambil darah sikit. Ni. Nak buat apa dia ni? Dia nak hantar kau makmal. Nak tengok gula setara mana, kolesterol setara mana. Dah. Nombor 11, sesalu dan bahan perantaraan untuk pemeriksaan X-ray, roh jantung atau organ lain. Nak periksa X-ray. Nombor 12, teropong dalam rongga perut dipanggil endoskopi untuk mencari punca penyakit. Macam orang acik gastrik, dia hollow tu kan. Wah, dalam perut ni, sekok berasa, kena dah sekali mula. Dia tanya nak masuk ni, nak telan ubat tidur kau nak buat gitu dia tu. Kata nak gitu je. Di KPJ habis 900 ya. Kata lagu mana? Tak sakit tapi berasa orang jolok makan dalam ni. Jolok tika hidup-hidup begini. Dia kata tak mutah, tapi dia kata nak pakai ubat dia. Kita nak suruh tidur. Kata biar tak sih nak tak tidur. Pasal tanya orang dah. Tanya datuk kata baru dia kata dia tak juga, tapi dia kata bos lagu mana? Bos rohok dia tu. Terang rohok. Apa dak? Jadi jawab dia kalau kita buat gitu hollow ke dalam perut. Tak batal. Kita nak kata gua kalau kita pakai CP kita, masuk benda pakai dalam tu batal ke tak? Tak, dia kata tak. Dia ada kaedah dia. Jadi nak dapatkan sesuatu hukum. Dia mana dia mesyuarat tu, habis benda dia tengok dari beberapa segi, kita kena terima ni. Bukan pendapat seorang orang ni, majlis. Presiden yang majlis sepakat ni. Nombor 13, membasuh mulut berkomor atau semburan mulut. Pakai polister Listerine ke apa tu. Dengan syarat tiada bahan masuk ke dalam perut. Jangan masuk ke dalam perut lah. Obat gigi ke apa tu kan. Kita tak perlu gigi, obat gigi ke apa tu. Jangan telan sudah lah. Telan tu jadi makan lah pula. Teropong ke dalam salur peranakan atau masukkan alat ke dalamnya. Orang tu yang masuk ke salur peranakan. Jadi benda hodok bila ni, batal ke tak batal? Tak batal. 15, mengambil tisu hati atau organ lain. Itu tak apalah, moga ambil kan. 16, berbekam. Cuma disebut tadi kalau darah terlalu banyak. 17, memakai celuk atau berubat walaupun celuk tersebut memasuki matanya. Kerana mata bukan rongga terbuka yang menyampaikan bahan tersebut ke dalam perut. Tak apa. Nombor 18, menyeduk ubat asma, inhaler macam tadilah. Suntikan untuk merawat penyakit buah pinggang melalui dialisis. Orang buat hemodialisis kan? Dia cocok kata. Tak batal puasa. Jadi manakala ada orang yang buat hemodialisis dalam puasa tu, maka dia tidak batal puasa dia. Itulah habis. Sekarang habis dah, kita tahu dah sikit sebanyak perkara yang membatal dan perkara yang tidak membatal. Agak-agak boleh faham tu deh. Sekarang kita nak tengok hukum berpuasa ketika musafir. Musafir. Sebelum pada lagi kita kena faham dulu. Musafir ni maknanya perjalanan yang lebih daripada 2 marhalah. Perjalanan lebih 2 marhalah. 2 marhalah ni kalau kira yang baru setengah. Kita ambil hak pendapat yang masyhur lah. Ada hak pendek benar pun ada, 60 kilo pun ada, tapi tak apa. Kita ambil hak panjang sikit, 90 kilo. Destinasi kita ingat. Kita tak ada siapa 90 lagi, tapi kita berniat tepat tuju kita lebih pada 90 kilo. Faham tak? Maka kita lah jadi musafir. Bila musafir, walaupun tak siapa 90 sini mana? Dabung. Boleh dabung. Kenapa dabung? Kata nak pergi dabung. Jadi kita boleh dah tak si puasa. Nak pergi dabung boleh dah tak si puasa. Tapi kena ganti lah. Supaya juga semaya jamak kosa boleh dah. Tapi kena ingat ni, ada orang tu dia tidak faham. Nanti sampai 90 kilo baru dia nak jamak kosa. Dah tubik kampung kita duk Bukit Panas tu boleh dah nak jamak kosa. Pas Bukit Panas sini tak siapa, tak kira
daripada Bukit Panas ini, kita kira tepat tujuan. Boleh faham beza dah? Kita turun tu rumah tu tujuan kita dah nak pergi Kuala Kerai. Tak siapa, tak boleh lagi. Nak pergi Gua Musang. Gua Musang siapa dah lah. Tapi tidak nanti siapa Gua Musang baru boleh jamak kosa, baru boleh tak puasa. Dia kira kita start turun tangga tu kita sudah bermusafir. Keluar daripada kampung halaman kita, maka ketika tu kita sudah boleh dah buat benda supaya orang musafir. Tak si puasa ataupun nak sembahyang jamak kosa. Faham tak? Siapa tanah merah tu dalam puasa kita pun boleh makan dah. Tak dosa. Cuma kita nak buat tak si buat, kita bincang di depan hak mana lebih baik. Kita musafir mana lebih baik, kita puasa ataupun tak puasa. Okey. Satu, nak sebut soal lagi ni pula. Ada pendapat daripada ulama Arab Saudi tu, dia keluar fatwa baru ni. Orang yang berhutang tidak boleh bermusafir kecuali terpaksa. Dia nak pergi tengok anak mati, anak demam, anak sakit ke, tak. Hak mustahak saja dia boleh pergi. Tapi kalau saja benda hak tak mustahak, dia bermusafir itu salah dah. Sebabnya hutang tak bayar. Hutang bayar tu wajib, musafir tidak wajib. Nampak tak? Musafir itu sunatnya, hutang tak bayar. Dan bila dia pergi juga, kalau mengikut fatwa tu, semua yang jamak kosa tidak sah. Hutang ada. Dia nak pergi Kuala Lumpur, saya saja nak pergi jalan Kuala Lumpur. Dia tak boleh jamak kosa. Dia pergi tu salah dah. Dia perhabis pilih. Kerana nak pergi jalan tu haram. Pasal hutang tak bayar, wajib. Lain pada kerana punya adik-beradik mati, sakit nak pergi Kuala Lumpur. Tak faham dah? Nak rakyatnya hutang jangan tiba-tiba main. Sedar aja dia mu. Nampak tu yang tak minta ke? Muju tu yang tak minta buat tak reti, tak? Buat lembu kenyir. Tapi tanggungnya dia tu banyak. Lagi musafir pun tak boleh. Dia pergi beli benda-benda, membelanja benda-benda yang tidak keperluan pun salah dah. Pergi beli baju baru, kasut baru. Hutang tak bayar. Benda wajib, bayar hutang ni wajib. Nak bergaya hari raya pergi beli. Membeli pakaian baru untuk hari raya adalah sunat. Membayar hutang adalah wajib. Tak boleh nak tinggal benda wajib, nak buat benda sunat. Tu sipir dia dah. Bila-bila hukum ni tak boleh buat benda sunat, kalau wajib tak sempurna. Tu ingat molek, hak orang tak bayar hutang. Pocik gerasan ada orang tak bayar hutang. Pak Mekahnya pergi kawan tu. Tak bayar pahala ni dah. Dah. Pak Mekahnya pergi. Buat tak reti. Saya rasa hutang dia tak bayar. Pak Mekahnya pergi. Jadi kalau buat haji Mekah tak tahu lah. Okey. Jadi kita nak tengok hukum berpuasa ketika bermusafir. Ada hadis dia lah. Jadi setiap hukum ni kan, dia kena bersandar kepada hadis. Pelunggu kita ni dah lain daripada kitab-kitab sejarah. Kitab tu ayat hukum selalu. Kita nak tengok hukum tu sandaman tu. Lepas tu bila dia buat mari hadis ni, bukanlah kita baca terjemuh hadis tu, terus kita pakai asal hukum. Hak sebagaimana hak dia mulai muduk tuduh tu, dia kata puak-puak mengaji hadis tu tak pakai buah ulama. Tengok tu buat kekenak dia. Dia tak lagi tengok orang ngaji hadis lagu mana. Bila kita baca hadis terjemuh, kita royak lalu pandangnya ulama. Nanti tengok lepas ni. Betul tak? Jaga hal tak? Lepas ni dia royak ulama mazhab ni kata guanu, mazhab ni kata gini. Dia tak reti lah, saja dia takut benar lah. Ni, orang lagu ni dia takut benar lah orang ngaji hadis, ngaji tafsir. Pasal apa? Bila ngaji hadis, ngaji tafsir, dia jumpa benda hak dia ngaji, hak dia bawa mari tu benda hak tak bersandar dengan hadis, hak benda palsu. Bersandar pada hadis palsu. Dia baru ni tengok dalam YouTube Baba pukul boleh tengok alik siang. Sudah dia baca hadis dia. Tapi dia baca terjemuh. Dia kata Nabi kita kata 2 rakaat orang hak nikodah ni, orang ada isteri lebih baik daripada 70 rakaat
Orang yang tak nikah lagi, kena nikah belakang dia. Sedangkan dia baca hadis palsu. Baca hadis palsu tu haram nak ayat weh, haram. Royak kat orang pun haram, ulah nak pula. Nah. Dia tak cek. Dia kira sedap mulut nak cek. Orang nak tahu bagaimana palsu, orang rajak. Di hadis dia punya raka'atan minal mutazawwij afdal min sab'ina raka'atan minal azab. 2 rakaat orang yang sudah berkahwin lebih baik daripada 70 rakaat orang bujang. Kenapa tak? Hadis itu palsu. Lepas dia kata, mu tahu mana palsu? Mu duduk cokoh kita tak tahu kena belak kita lah. Kalau kita kata palsu, tahu sangat dia palsu. Tak tahu supaya demo duduk saja. Acu demo belak kita je apa. Tengok kita Imam Sayuti. Pak Limon ni kita sebut semua hadis ni hadis palsu. Orang boleh royak nama kita sekali belak je apa lalu. Tapi hak ni dia tak si benar. Kalau kita nak royak hukum, kita bersandar pada hadis. Sebab hak kita ni ada surat cap. Ada benda. Baik tak? Hak ni mari waktu pergi hukum tak baca hadis mana pahulah pula. Baca tu berdosa, haram. Baca tu berdosa, royak kat orang pula berdosa. Tapi dia buat degi begitu. Orang royak tak baik baca hadis palsu, haram. Sepakat ulama kata haram. Tak cara. Malah. Apa dia? Dia malah nak belek. Dengan orang-orang di bahasa dia budak-budak dia dengar orang ngajar kata lagu tu dia ulang pula. Dah. Dia nak belek kita malah. Tu je buahnya. Cuba tengok kita nak bincang. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath ila Makkah fi Ramadan. Fasama hatta balagha qura' al-ghamim. Fasama an-nas thumma da'a bi qadah min ma'in farafa'ahu hatta nazara an-nas ilayhi thumma shariba faqila lahu ba'da dhalik inna ba'd an-nas qad sama qala ulaika al-usah rawahu Muslim. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ini orang bertanggungjawab. Dia kita dengar semua. Kalau sebut Bukhari, Muslim, ceng lah tu. Hadis kelas 1 je lah. Hadis sahih. Betul. Makna sahih ke apa? Betul mari mulut Nabi. Tu anak rakyat lah. Betul mari mulut Nabi. Baru kita puas hati. Kita kecek, kita buat amal, bersandar ke Nabi. Baik. Apa dia makna hadis? Daripada Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke kota Mekah pada tahun pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadan. Ini tahun ke-8 Hijrah. Nabi pergi buka kota Mekah. Setelah Nabi kan, dia hamba ada orang daripada Mekah pergi di Madinah, duduk 8 tahun, ada kekuatan, mari tahun yang balik Mekah. Jadi pada masa tu lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ni berpuasa sehingga sampai ke Qura' al-Ghamim. Nama tempat. Maka semua orang ikut berpuasa. Maka Nabi puasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sebuah bekas air lalu diangkatnya sehingga dilihat oleh semua orang dan baginda sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Ini orang panggil hadis fi'li. Hadis perbuatan. Nabi tak kata, kita musafir boleh makan belakang dak. Tu perkataan tak? Ni Nabi buat sendiri. Orang duduk tengok, puasa apa Nabi minum? Apa tak? Nak royaknya boleh minum, boleh makan bila kita musafir. Jarak perjalanan daripada Madinah nak pergi ke Mekah tu, kalau tidak silap apa 600-700 kilo. Sedangkan jarak musafir ni 90 kilo. Boleh dah kan? Okey. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahawa ada sebahagian orang meneruskan puasanya. Jadi ada setengah orang tu, Nabi minum air, minum getek. Ada orang tak si minum. Nabi kata mereka itu penderhaka, mereka itu penderhaka. Nampak? Baiklah, kita tengok, kita baca beberapa hadis. Sebab baca hadis tak boleh lagi. Nak jatuh hukum kena tengok 2-3 hadis, kita tengok lagu mana ulama-ulama bincang masalah ni. Ada yang kata 41 pula. Wa fi lafzin faqila lahu anna an-nas qad syaqqa alaihim as-siyam.
Wa innama yanzuruna fima fa'alta fada'a biqadahi min ma'in ba'dal asri fasyariba. Ini hadis Muslim juga. Dalam lafaz yang lain, maka baginda sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahawa sebagai orang terasa sukar untuk meneruskan puasa, sebaliknya mereka menunggu apa tindakan engkau lakukan. Ada orang tu dia tahu dah dia berasa nak puasa letih dah ni berjalan ni, tapi nak tak puasa, nak dengar lagu mana Nabi kata. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam meminta sebuah air yang mengandung air selepas waktu asar, dan baginda terus minum. Oh saya puasa, minum lepas asar. Tak tahan dah godok. Ini hadis riwayat Muslim. So lagi dah. Wa an Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah inni ajidu fiyya quwwatan 'ala as-siyami fi as-safar fa hal 'alayya junah fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun min Allah faman aqadha biha fa hasanun wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Ni waktu kita kena baca hak ni. Hak Nabi kata kalau orang tak si puasa, orang tak si buka puasa, maknanya berdegil nak puasa juga penderhaka. Maknanya tak turut Nabi dah. Tapi maknanya bila kita baca hadis ni bukanlah maksud Nabi tu dia siapa kau salah kalau tak puasa. Kita baca hak ni dah. Daripada Hamzah ibn Amr bin al-Aslami katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai kekuatan untuk berpuasa dalam perjalanan ni. Adakah menjadi satu kesalahan ke atasku? Dah tengok Nabi tu bila jalan tu letih, Nabi tak puasa. Apa dah? Dia kata aku berasa tak puasa, nak puasa juga. Takut salah tak turut Nabi. Tak salah bukti mana? Tak turut Nabi. Tengok sahabat dulu ke dia paten benar tak serupa dengan Nabi. Dah Nabi minum, dah puasa-puasa pun dah Nabi minum, takkan Nabi buat benar salah. Tapi aku berasa gagah lagi, boleh puasa lagi. Jadi dia tanya, Hamzah bin Amr al-Aslami dia tanya. Dia kata, Rasulullah, aku mempunyai kekuatan untuk berpuasa dalam perjalanan. Aku kuat lagi, tak payah buka. Adakah menjadi kesalahan ke atas? Salah ke aku puasa juga sedangkan mung Rasulullah tak puasa. Salah takut tak turut mung. Boleh faham eh? Bukan salah tak puasa dak. Puasa tu berasa bersalah. Boleh puasa. Tengok sahabat. Sepatutnya tak puasa tu berasa bersalah. Puasa tu berasa bersalah. Berapa? Gapa nak ayat? Tak serupa dengan Nabi. Hukum tolak tepi lah teka tu. Sebab Nabi kita ni dia pembina hukum. Kalau duduk atas batas tubuh dia penentu hukum. Sahabat ni bimbang takut tak puasa ni berdosa. Takut tak puasa. Takut puasa ni berdosa. Selama ni kita kata tak puasa berdosa tak? Dia bimbang takut puasa tu berdosa. Sebab apa? Sebab tak tahu Nabi. Ini sebab tu dalam istilah kita ni kena ittiba. Apa mana ittiba? Turut Nabi. Jangan lari seci pun dari mana nak. Hak mana Nabi kata kena turut, hak mana Nabi buat kena ambil contoh dia. Dah. Hak itulah orang panggil tu ikut sunnah. Kita dah panggil ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Tu dah. Pandai kata pokok kita ni ahli sunnah wal jamaah. Tapi dia mau tak tahu sunnah. Nabi ngatik lagu lain, dia mau ngatik lagu lain. Nabi selawat lagu lain, dia mau rekod selawat dia mau. Kita pun ahli sunnah, mengaku boleh. Makna sunnah ni, mana sunnah tu Nabi. Baik, Nabi kata guana, bila lah Hamzah Amr al-Aslami tanya dia, aku gagah Rasulullah kalau tak puasa pun tak apa. Salah ke? Dia tanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah rukhsah. Rukhsah ni mana kelonggaran, keringanan. Ya tak? Dia ada satu peruntukan dalam agama kita, dia panggil rukhsah. Dia lawan rukhsah dipanggil azimah. Azimah ni hukum asal. Semaya musafir 4 rakaat dia panggil azimah. Semaya zuhur 2 rakaat dia panggil rukhsah. Faham tak? Azimah tu hukum asal. Kita boleh pilih. Kita nak pakai azimah, kita semaya 4 rakaat. Kita nak pakai rukhsah, kita semaya 2 rakaat. Boleh tak? Jadi apabila dia kaedah dalam agama kita,
apabila kita ni jumpa kesusahan, agama kita diberi kelonggaran. Itu kaedah. Al-masyaqqah tajlibut taisir, kaedah dia panggil. Bila kita menghadapi kepayahan, dia panggil masyaqqah, dia panggil tajlibut taisir. Ini formula, bukan hadis, dia formula. Dia panggil qawaid fiqhiyah, kaedah fiqh. Al-masyaqqah, bila kita ada kepayahan, tajlibut taisir, dia membawa kepada benda mudah. Gapo contoh? Itulah musafir. Bila musafir payah, letih, susah, maka hukum pun membawa kepada benda mudah. Benda mudah gapo? Tak usah puasa, nanti ganti. Faham tak? Itu hukum dia. Jadi bila Hamzah ni tanya, maka Nabi pun jawab, ia adalah rukhsah. Rukhsah makna keringinan, kelonggaran daripada Allah. Maka barang siapa yang mengambil rukhsah, maka ia adalah sesuatu yang baik. Dan barang siapa yang ingin berpuasa, maka tidaklah menjadi salah baginya. Nabi kata jadi boleh belaka. Kalau dia ambil rukhsah ni pemberian keringinan daripada Tuhan. Dalam hadis lain Nabi kata, hadhihi sadaqatun tasaddaqallahu lakum biha. Ini adalah sedekah daripada Allah. Yang Allah sedekah kepadamu. Maka lebih baik kita ambil sedekah. Sebab tu setengah daripada ulama, boleh katakan jamhur ulama, apabila kita mengambil rukhsah, gapo dia rukhsah? Semaya jamak qasar lebih baik daripada kita semaya cukup penuh. Semaya seperti biasa dengan semaya jamak qasar, pahala dia lebih banyak semaya jamak qasar. Sebab apa? Kita menghargai pemberian Allah. Sebab ni Nabi kata, hadhihi sadaqatun, ini sedekah. Tasaddaqallahu lakum, yang Allah sedekah kepada kamu. Apa ni? Kalau kita tak sejamak qasar, seolah-olah kita tak sudi ambil. Dah Tuhan nak beri. Seorang juga ambil selekan makan, tak siah. Lagu mana dah? Jadi sebab tu Nabi kata, siapa nak ambil rukhsah adalah lebih baik. Tapi kalau tak sitak, tak salah, Nabi kata. Jadi bolehlah. Ada sahabat dia nak puasa, teruskan puasa. Tapi kalau dia nak turut Nabi tak puasa, tak usah puasa kata. Wa asluhu fil muttafaq alaih min hadis Aisyah anna Hamzah bin Amr as-Sa'al. Dia nak royak bukan nak royak kedudukan hadis tu. Asal hadis ini adalah muttafaq alaih. Muttafaq alaih maknanya sepakat Bukhari dan Muslim daripada Aisyah. Sesungguhnya Hamzah bin Amr bertanya. Ini baru nak bincang ni. Hadis-hadis tersebut mengandungi penjelasan keharusan berbuka puasa pada bulan Ramadan bagi orang yang musafir. Dia mari 2-3 hadis tu nak jelaskan hukum boleh kalau tak puasa bila kita musafir dalam bulan Ramadan. Tapi kena gantilah. Kena fa'iddatu min ayyamin ukhar, kena ganti pada hari lain. Perkara ini merupakan satu rukhsah. Gapo tadi rukhsah? Kelonggaran. Atau kelonggaran yang diberikan Allah kepada hambanya. Hal demikian kerana musafir adalah suatu perjalanan yang memerlukan masa dan tenaga yang sudah tentu akan berdepan dengan masyakkah dan kesukaran. Baik. Dia sebut situ as-safar qit'atun minal azab. Musafir itu ialah sebahagian daripada kesengsaraan. Baik kita kata ni tak susah musafir dengan kereta dah. Tidak ada naik utos dulu tak perlu pun. Naik kapal terbang. Jadi lagi kada hukum ni orang tanya. Dia bukan masalah situ, dia kesusahan kesengsaraan ni jiwa. Sebab tu para ulama tak ada seorang yang ulama kata semaya jamak qasar di zaman lah ni tak boleh dah. Tak ada jamak qasar sebab apa? Sebabnya kita mudah lah ni. Musafir kita mudah naik kapal terbang. Betul tak? Tak ada seorang ulama. Ulama masih mengekalkan lagi hukum tu. Masih boleh lagi sampai hari ni. Pasal apa? Dah kata lah ni mudah. Tidak susah pun dulu. Itu soal lain. Dia susah di banyak segi. Bukan susah kepayahan berjalan saja. Susah jiwa.
Orang yang berjalan dia berasa berdagang macam-macam dah. Tinggal ke rumah ke apa. Tak. Lembu ko bayar itik siapa nak nak masuk kandai macam-macam dah. Kalau kita ambil dulu lah. Macam orang lain ni macam-macam. Dia memikir. Jadi kesengsaraan jiwa dia kira. Jadi tak usah buat pandai lah. Ambo rasa buat hukum sendiri. Tak ada dah ni jamak kosa. Sebab apa? Jamil ni naik kapal terbang, naik kereta api, naik kereta. Kau mana dah? Tadi setakat lalu tak ada ulama di dunia pun ia berani nak batal hukum tu. Apa yang itulah. Pasal kita kaji dengar dia duduk buat teh kepak makan. Bagi saya lah sedap dia. Tak ada dah hukum tu sebab gini-gini. Orang kata saya kecek lah ulama tak tahu habuk. Ulama-ulama contemporary, ulama learning pun. Hak Yusuf Qardawi hak baru mati baru ni. Ulama besar. Tak ada seorang habuk lagi kata tak ada hukum jamak kuasa tak ada learning. Mana? Oleh itu kelonggaran diberikan kepada mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Ini ayat dia. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka bolehlah dia berbuka. Kemudian wajiblah dia berpuasa. Sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Kena qada lah. Dengan ketetapan yang demikian itu Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Jadi Tuhan ini tak suruh kita susah. Segala hukum syarak di kita tu untuk kemudahan kita. Sebab tu tak ada hukum syarak ni yang tidak selari dengan fitrah kejadian manusia. Semaya 5 waktu dengan tunduk bangun tu semua sesuai. Dia sebenarnya kalau pelik kan, hak tu bukan agama lalu. Kalau pelik sebab kita tengok agama lain. Agama Hindu jalan atas bawah api belah lidah dah. Sebab tu kalau kita tengok dalam agama kita, kalau orang ajar benda tu ya jadi jatuh maruah, nampak bodoh tu kan bukan agama lalu. Ada kalau orang ngaji tarikat gapo-gapo cium kaki tok guru atau tunjuk dalam video tu tepat lepas pada hak orang hak dia puja tok guru dia puja lepas jalan kan dia kutip cium bekas tapak kaki tok guru belakang. Nampak tak? Kita sebelum nak tanya hukum gini ya. Kalau nampak bodoh tu bukan agama lalu. Sebab agama kita agama cerdik. Ni orang ajar bila-bila. Sebelum kita tanya hukum boleh tak boleh, kita mikir ngotak dulu. Kalau jenis bodoh tu bukan agama. Sebab agama Islam dia tak ajar bagai bodoh. Ayah pen dulu kan. Ayah basuh kaki dia pakai minum. Tak lah tu. Tu bukan tak payah tanya hukum lalu. Nampak bodoh. Kau mana? Siapa ngatik melopak-lopak kita tak tengok dalam video tu. Siapa orang kata siapa kena histeria Allah, hak tengok la ilaha illallah Allah bergelepar. Kalau lagu tu kan hak Nabi tak ajar sebab Nabi ajar ni bagi cerdik. Tak ada. Agama kita ni agama cerdik. Jadi sebelum nak tanya hukum boleh ke tanya ustaz ngatik melopak-lopak sampai seponek hati apa maksud hati pun gedung-gedung di Indonesia banyak benar kalau tengok dalam video. Kalau kaji tengok dalam video. Sebelum tanya ustaz aku kita mikir dulu, bodoh aku cerdik. Kalau nampak bodoh tu, agama kita tak ajar bagai bodoh. Sebagaimana diharuskan berbuka juga diharuskan berpuasa bagi musafir dan sah puasanya menurut ijma' ulama. Jadi boleh dua-dua. Siapa dia berasa gagah puasa, siapa dia berasa tak gagah, boleh dia buka puasa kalau dia musafir. Rukhsah ini bermula jika seseorang sudah berniat memulakan perjalanan atau mula meninggalkan negerinya. Walaupun tak ada siapa, duduk tanah merah tu berasa nak buka puasa dah boleh. Ulama telah berselisih pendapat sama ada berpuasa atau berbuka lebih afdal bagi seorang musafir. Baik, gini. Kalau jamak qasar, ulama sepakat jamak qasar lebih baik daripada sembahyang 4 rakaat. Faham tak? Sembahyang seperti biasa dengan jamak qasar hak tu ulama sepakat. Sebab apa mari sama-sama musafir ni lah. Sebab apa? Maknanya dia ambil rukhsah daripada azimah tu. Hak ni apa? Tiba-tiba puasa ni ulama belah bagi. Ada kata baik puasa, ada kata baik tak sah puasa. Sebab apa? Sebab ayat Quran ada disebut situ wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik bagi kamu. Jadi terganggu sikit hak nak jadi hak dia kata sebarang kelonggaran hak Tuhan beri lebih baik kita ambil. Tak ada dah. Macam jamak qasar. Tapi mari bab puasa ni ada gangguan sikit. Sebab ada dalam ayat Quran disebut wa antasumu khairul lakum.
bahawa berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Kalau lagu ni baik puasa pada tak puasa bila musafir. Sebab ayat tadi lepas pada ayat musafir tadi. Jadi sebab itu ulama belah bagi. Nampak tak? Beza dengan ingat molek dah. Beza dengan jamak qasar. Jamak qasar sepakat ulama kata baik jamak qasar daripada sembahyang biasa. Ada puasa ni ulama ada kata dia belah bagi sini. Ada kata baik puasa, ada kata baik tak puasa. Kita tengok ulama mana. Ni orang kata kena pakat ulama ni. Ia orang kata ngaji hadis tak pakat ulama tak ni. Imam 3 mazhab, iaitu Imam Abu Hanifah Hanafi, Imam Malik Maliki dan Asy-Syafi'i berpendapat bahawa jika seseorang mampu untuk berpuasa tanpa masyakkah adalah lebih baik baginya berpuasa. Hak tiga ni duk ada itu. Tak serupa dengan hak jamak qasar. Jadi apa dia arti dahnya? Kalau kita musafir, kalau berasa gagah, baik puasa pada tak puasa. Tidak sepas semayang dengan jamak qasar. Ingat dah? Ini siapa dia pendapat lagu tu? Sebab mari ayat tadi lah, wa antasumu khairul lakum tadi. Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam kita Syafi'i. Okey. Imam Ahmad pula. Ni kembali. So dia berpendapat bahawa berbuka adalah lebih baik. Dia buat hukum serupa dengan sembahyang jamak qasar kak. Boleh faham boleh royak korang? Boleh royak korang lagu ni. Apa beza sembahyang jamak qasar dengan puasa dah? Manakala berpuasa adalah makruh kerana rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Hanbali, Imam Ahmad, dia kata makruh kalau puasa. Sebab apa? Lebih baik kita tak puasa, ganti semula. Pasal apa? Ini sedekah daripada Tuhan, pemberian Tuhan. Kalau tak ambil tak boleh. Bagai Tuhan beri kena ambil, dia kata. Serupa jamak qasar juga, dia kata. Hendaklah digunakan sebaik-baiknya, jadi dinikmati, dia kata. Sebagaimana hadis Muslim bermaksud, ia adalah sedekah daripada Allah kepada kamu, maka terimalah sedekah itu. Jadi oleh kerana Tuhan beri sedekah kita. Sedekah ke apa? Tak payah puasa. Ganti semula. Tiba-tiba kita tak siap ambil Tuhan sedekah. Ini dia panggil, tidak, orang panggil tak ada budi bahasa kita dengan Tuhan. Jadi makruh kali kita puasa. Siapa dia kata tu? Imam Hanbali. Apa kita nak pakai hak mana? Tanya Cikgu Hasan. Nak mana? Nak pilih hak mana tu? Ada dua pendapat tu. Kita ambil hak ramah tu lah. Apa pula Imam Syafi'i kita duduk situ dah. Ingat dah. Imam Syafi'i kita bersama ni Imam Malik, Imam Maliki dengan Imam Hanafi. Semuanya kata tadi lebih baik kita puasa kalau kita berjalan. Hak kata lebih baik tak usah puasanya, Imam Hanbali. Hanbali siapa dia? Pok Mekah Madinah. Itu dia pakai mazhab Hanbali buat apa dia? Sebagian ulama pula berpapak kedua-duanya adalah harus dan sama dari segi kelebihan. Ada pula ulama tengah ni dia kata sama berat dua tu. Tak ada lebih, tak ada kurang dia tu. Ada tiga. Jadi tiga pendapat lah. Jadi kita pun mati ayat gini lah. Dah kita nak pakar kita ni, kena ingat kesimpulannya. Kalau kita jalan musafir, kalau kita tanya mana lebih baik semaya jamak qasar ataupun semaya biasa, maka ulama sepakat sebulat suara kata lebih baik kita jamak qasar. Baik, kalau bab puasa pula dalam musafir, mana lebih baik kita tak usah puasa, kita ganti semula ataupun kita puasa macam biasa. Mazhab kita, mazhab Hanafi dan dua mazhab lagi tu kita ambil, iaitu lebih baik puasa daripada tak puasa. Ingat tabel tu lah. Barulah kita nak tengok minggu depan hadis ni kata ni dalam bab rukhsah berbuka kepada orang tua dan orang sakit.